Hai guys, Assalamualaikum semua. Kembali bersama Aperture Podcast. Kali ni kita kembali, aku dengan Zu, dengan Mus untuk orang lain tu. untuk Loki episod yang ke-4. Yes. Okay. Tajuknya Oh, aku tak pernah tahu title dia. The Nexus Enchantment ke apa tau. Ya. Hmm. Sekejap, Kali ni aku tengok sekali je. Yalah. Dah teruskan. Tak, selalunya aku tengok 2 kali. 2 kali. Sebab busy sikit, aku dapat tengok sekali je tadi. Tapi okey lah, tak ada terasa nak tengok lagi sekali lah, sebab tak ada action mana pun kan. Yes, the action. So episod 4 ni dia continue. Yang episod 3 tu Loki dengan Sylvie tu dekat lombong wujud timah tu kan? Nak selamatkan diri. Lemantis apa? Lemantis. Ya, Lemantis tu. So aku ingat diorang ada plan lah macam ni nak nak selamatkan kan, nak selamatkan diri orang. Diorang pasrah kat situ kan. Aduh, boring gila kan. Bercinta-cinta pula kat situ. Tapi scene yang aku ingat ke Black Widow tu ada lah. Ini saya ni aku nak cakap. Ingat Black Widow. Dia memang promo shot lah je nak. Oh, okay. Mungkin Black Widow dengan scenery belakang kan. Lepas tu rambut dia dah buat shiny lah sikit-sikit kan. Tapi dalam Endgame Black Widow masa tu rambut panjang. Tapi kita tak ingat. Kan. Aku rasa sebab dia ada color-color purple tu mengingatkan Thanos. Yes, background lah tu. Background dia. Sini belakang. Oh ya, masa dia jatuh tu dia rambut merah kan? Red kan? Ya. Macam mana kita boleh? Dah lama dengar lah. 2 tahun mana nak ingat. Okay, so scene yang dekat Lemantis tu tak ada apa-apa. Dia just tunggu kena hit dengan some planet lain. Planet or bulan. Bulan. And then dekat TVA diorang celebrate. Masa tu belum lagi. Diorang tengah cari jalan lah macam nak tangkap Loki ni yang dua-dua ni. And then tiba-tiba cerita yang kali ni cerita dia senang. Apa benda tu perkataan dia? Semuanya tak ada benda yang special, semuanya terjadi macam disebabkan luck je. Kan? Sebab dia create a new type of Nexus timeline kan. Mula-mula dia tak beritahu kenapa, tapi kita tahulah kenapa lepas tu dia beritahu lah. Ingat dia nak rahsiakan benda tu. So bila ada create new timeline dekat Lemantis tu, so diorang TVA pergi, dia tangkap lah. Dua-dua Loki ni. Tapi aku still tak dapat faham kenapa diorang tak bunuh je dua-dua Loki ni. Sebab betul juga kan. Sebab awal-awal tu masa Loki kena tangkap tu, dia memang nak zest terus je. Tapi ni tak. Tak, awal dia nak gunakan Loki ni nak tangkap another Loki kan. Sebab tu dia tak bunuh. Okay, sekarang dia dah dapat dua-dua dah. Itu Owen Wilson punya plan. Yalah. Lepas first Loki kena tangkap tu, memang hakim tu siapa nama entah pemenang tu kan. Dia memang nak jatuhkan hukuman ke reset dia kan. Tapi Owen Wilson selamatkan dia. Betul. Agent Mobius tu yang selamatkan dia, betul. That's why aku pelik masa dua-dua ni dah kena tangkap. And then tiba-tiba diorang ni jadi macam banduan yang sangat berharga. Tak boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Mungkin the timekeeper tu cakap lah something.
Jangan bunuh diorang. Tapi kan doesn't make tapi sense. rasa yang diorang pergi jumpa timekeeper tu, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa yang Yes. reveal pun. Dia cakap okay, korang akan dibunuh. So doesn't make sense. Dia bunuh orang lain senang je, tapi dia selamatkan diorang ni. Dia ada misteri tu. Betul lah, sebab kalau nak bunuh. Perkataan dia convenient. Sebab apa nak bawa jumpa timekeeper tu, sedangkan spoiler alert lah, timekeeper tu bukan timekeeper. Kan? Yelah. Apa purpose dia nak bawa ke situ? Itu aku tak faham tu. Cerita ni. Aku rasa compare tu nombor 3, aku prefer yang nombor 4 lah. Nombor 3 tu memang tu aku cakap tak perlu pun nombor 3 tu, tengok. Yelah. Tak sangkut apa pun. Tak sangkut apa pun. So nombor 4 ni dia nak teruskan TVA punya story yang all these people in TVA is actually a variant. Yelah, ada new information. New information dari apa nama tu? C20 tu, yang perempuan yang mati tu, yang sebelum kena kidnap, yang first episode. Yes. Kan? So dari situ Loki bagi hint dekat Agent Mobius, all variant. Kan? So kat situ dia investigate lah. Kan? Sebab yang satu lagi B15 lah, yang perempuan tu. Dia pun another Loki yang bagi tahu. Kan? Sebab dia buat dia mind tricking kan. Okay. Mind tricking ni Agent Mobius, dia bagi tahu Agent Mobius. So dari situ dia nak tahu life before TVA. Kan? Okay. Tapi sayangnya mati. Bukan matilah. Dia prune lah. Dia bagi prune. Prune. Yes, prune. Prune. Lepas tu dia hilang. Entah ke mana. Tak sure mati ke tidak. Ataupun dia pindah ke tempat lain. Dia still tak sure. Towards the end aku dah tahulah bila someone kena prune tu actually dia tak mati. Dia go somewhere else. Yes. Okay. Tapi tak semestinya juga. Dia tak full story. Mungkin Loki tak mati for some reason. Sebab kita tak tahulah. We don't know. Itulah. Dia tak beritahu. Wilson pun kita tak sure kan. Tak sure. Wajah mobil pun tak sure. So kat situ betul lah. Tapi aku still tak setuju Loki tak boleh lawan dengan agent tu. Macam susah sangat. Agent mana? Masa dia jumpa timekeeper tu, nak lawan dua orang tu pun need help daripada perempuan tu. Come on, Loki kot. Yang dekat mana ni? Dalam timekeeper punya bilik tu. Okay. Nak lawan tu pun struggle. Aku maybe dia tak ada power kot dalam memanglah kan? Dia tak ada power kan. Tapi at least as a body kan, dia strong. Dia bukan orang biasa. Itu actually aku Marvel tak pernah establish yang Loki ni hebat hand to hand combat pun. Tapi masa yang first Avenger dia lawan Captain, dia tak bergerak pun. Dia kena masa Cap tumbuk dia tak bergerak pun. Masa yang dia buat dekat Jerman tu, yang Cap turun kan, bagi shield. Cap tumbuk dia tak bergerak langsung. Ini orang biasa. Aduh sakit pula tiba-tiba. Adakah power dia including punya physical strength tu semua tak boleh guna? Tak sure lah. Ataupun lazy writing lah. Sebab tu aku tak setuju lah. Sebab perempuan tu bukan main hebat je lawan. Dan again Han cakap guna batang tu kan, yang nak prune kan, dia tak guna tu je. Itulah. Nak cucuk-cucuk pisau ke. Aduh. Tapi ada benda yang aku tak puas hati. Kenapa Loki dia nak simpan information tu mula-mula? Lepas dia kena tangkap tu, macam mana? Bagi tahulah Owen Wilson tu terus. Kan rahsia yang diorang semua ni variant. Asal nak simpan-simpan kan? Itu pada aku doesn't make sense lah. Mungkin macam tu dia tak percaya lagi perempuan ni. Lady Loki ni kan. So dia dah percaya dah. So aku rasa dia ingat sebabkan perempuan ni yang buat mind tricking tu. So
another part, another episode tu baru dia percaya, kata oh bukan, perempuan ni memang buat tapi dia tak boleh buat based on, dia tak boleh create the memory. Dia memang dia put back the memory dia tak boleh create memory. Dia cakap. So aku rasa dari situ baru Loki dapat tahu, oh ni possible betul lah. Oh dia cakap I believe her dekat Wilson tu. Wilson pula Mobius. Aku tak dapat benda tu sebab lepas episod 3 tu yang dia beritahu, Sylvie ni bagi tahu dah okay, information tu dia dah settle lah. Sebab lepas tu aku rasa tak ada apa yang mengconvincekan dia information tu betul. Dia dah memang tahu. Perempuan dia tak tahu apa pasal yang apa C50 Dia tak tahu apa-apa. Tak. Perempuan tu yang cerita kan, dia lagi kecil dia kena kutip. Sebenarnya dia variant. Perempuan tu. Lady Loki tu. Dah so dia kecil kena ambil kan, kena kidnap kan. So dari situ dia dapat idea mungkin. Oh betul lah, possible semua ni kena kidnap. Yelah, itu sebelum dia masuk TVA, sebelum dia kena tangkap. Yelah. So masa dia lepas kena tangkap tu, kan dia duduk sit down dengan Owen Wilson tu. Dia tak cerita. Kenapa dia tak terus bagi tahu je? Sebab dia kata mischief, mestilah kau terus set plan macam mana nak convincekan ni. Kan? Dia patut guna yang pasal jet ski tu apa kan. Terus cocok sikit. Dia tak detail sikit tak cocok Dia macam dia nak tahan information, dia kata dia tak nak bagi tahu sebab kalau dia bagi tahu lepas tu nanti dia kena bunuh juga, something like that lah. Apa ni? Tapi betul lah kan? Betul. Kalau dia kena ugut kan baru dia bagi tahu kan. So kalau dia bagi tahu pun apa yang differentnya? Itulah. Dia boleh selamat lagi. Itu lah. Dia boleh selamat lah. Sebab kau tak ada option lain dekat TVA, kau tak boleh pakai kau punya power. So the only option is information yang kau ada tu untuk manipulate Owen Wilson. Tapi dia tak pakai benda tu. From the start lah dia tak pakai. Itulah aku cakap God of Mischief je kalau otak dia. Aku rasa tu dia buang terus apa power yang ada kat Loki. Apa intellect ke body physical strength ke. No. Ni macam ada Loki. Yang aku tak sure apa plan dia. Dia pun tak tricky sangat. Dia asyik ikut perempuan tu. Tiba-tiba dalam ni dia nak bercinta pula. Satu lagi. Scene yang dia dengan Lady Sif tu. Kenapa dia tak melawan? Kenapa dia tak melawan? Aku pelik. Itulah sebab apa dia tak melawan. Dia ada collar lah. Tapi dia boleh lawan kan. Dia boleh lawan. Mungkin useless lah kalau dia lawan. Itu just memory. Yelah kau kena. Itu bukan the real. Kena lempang every time kot. Sampai kau terduduk kan. Takkan kau nak kena lempang terduduk every time. Aku rasa lawan sikit lah. Aku rasa dia buat memory tu, dia create variable lah. Kalau Loki respond macam ni, dia still at the end still dia kena juga. Itulah aku tahu. Tapi aku nak tengok lah dia punya respon selain lawan sikit kan. Dia duduk nak bercakap dengan Lady Sif tu kan. Doesn't make any sense. Betul. Dia je bercakap. Minta maaf kan. Dia duduk kan. Betul. Tapi good cameo lah. Dah lama orang tak nak Lady Sif tu. Apa lagi ya? Apa lagi ada cameo lain? Kita ni straightforward sikit lah. Tak, itu ya dia. Itu je kan. Ya. The straightforward, convenience, tak ada apa-apa yang special. Macam every single plot tu kau dah boleh agak dah. At least kau dah boleh agak a few scenario. Maybe kau tak boleh agak Time Keeper dia dah boleh agak. Ya, maybe kau tak boleh agak the one thing, tapi kau boleh agak a few scenario. Okay, betul. Yang ni okay, aku agak yang ni betul. Nothing different. Betul, yang time loop tu aku dah agak lah. Dia masuk tu memang time loop lah. Lepas tu Timekeeper, sebab aku baca rumus lah, bukan Timekeeper tu, sebab ada teori kan Timekeeper tu bukan Timekeeper lah. So cuma sekarang Loki mati. Bukan matilah, kena prune. Then ke mana? Untuk next episode kan. Then scene tu nampak macam Halloween sikit.
kostum dua orang tu. Kostum party sikit. Itu dia nak pay homage to the comic book punya kostum lah. Macam WandaVision lah kan. Hollywood bawa balik. Halloween punya scene tu WandaVision kan Wanda pakai comic book punya kostum tu. Okay, yang 3 orang tu, yang end credit scene tu, yang the black guy tu, is it Thor? Uish. Tak pasti tak. Pegang hammer. Yang lagi 2 tu is Loki lah, budak tu dengan lizard tu pun Loki juga lah. The black guy. Dia tu siapa? Hamdai. Hamdai. So dia pegang hammer kan, aku rasa ni mesti Thor variant timeline lain ni. Possible. Tapi itulah, so apa dia? So dia buat teori baru. Bila dia prune orang tak mati. Now dia tunjuk Loki je lah. Dia tak tunjuk orang lain. So dekat situ mungkin dia nak kembangkan time variant ni lah punya scope kan. Sekarang dia time variant jaga masa and dalam office tu je. Dia punya operation. Kan sekarang dia macam another universe. Yelah, I mean the universe ni actually bigger than what we think lah. Okay, aku ada satu soalan. Kenapa pekerja kat situ tak balik rumah? Pekerja kat mana? Kat TVA? Time variant. TVA. Dia tak tunjuk langsung scene dekat bandar tu ataupun balik rumah rehat ke tak? Semua orang bekerja 24 jam. Sebab dia tak ada time kot. Mungkin lah. Aku rasa teori tu sebab awal dia cakap time work differently in TVA kan. Yeah. So mungkin dia orang tu on the loop kerja kan. Tapi dia tak sure masa tu macam mana kan. Yelah. Yelah, I mean Mobius sudah cakap kan. Awal. Tapi dia aware. Dia aware pula about time. Itulah. Itu. So confused kat situ. Dia aware sedangkan dia mungkin dia ada basic 101 kot TVA. So time work differently here. Tak payah cakap banyak kan. Ada kelas dia mungkin. Ambil kelas. So tak payah cakap banyak. So sini dia buat 2 orang yang tahu yang TVA ni scam lah kan. Satu yang B50 tu dengan Mobius lah. Tapi yang tu dia tak tunjuk kan. Dia tak kena prune kan yang B15 tu kan. Itu lah kan? Dia kena pukul sikit pensan. Dia kena pukul sikit pensan kan. Episode 1, episode 2. Episode 1 dengan 2 bukan main kuat. Macam wasted gila karakter tu. Dia episod ni kononnya dia dapat revelation kan. Kononnya dia sebab variant lah. Apa Mobius ni lah? Tak dia ada perempuan tu. Body positivity tu. Itu. Even kalau Mobius dekat tu je, aku rasa wasted. Macam tu habis. Aku rasa Mobius akan ada lagi lah. I mean, takkan dia nak buang Owen Wilson macam tu je. Macam tapi aku dapat feel bila Mobius tu kena prune, nampak Loki punya acting tu power sikit lah. Dia nampak dia sedih kat situ dan dia tahu something wrong lah berlaku dalam TVA ni kan. Bukan setakat dia nak jaga secret line je. Dia ada personal interest of this universe. Tapi ada satu hidden agenda pasal Lady Loki. Okay. Kan? Yang aku perasan lah, tak tahu lah betul tak kan. Maybe aku terpengaruh tengok banyak YouTube. Cak YouTube tu. No. Pasal identity politics kan sekarang dekat US. Takkan Lady Loki ni dia kena tangkap dari dia kecil. Yes. Episod ni kita tak sentuh lagi. Rupanya dia memang from Asgard. Okay, aku suka. Yes. Memang Loki from Asgard. Tapi dia kena tangkap dari kecil. The way dia cerita, sebab dia dilahirkan sebagai the goddess of mischief.
So basically Oh, kononnya okay. sebab dia perempuan lah. So dia macam langgar syarat variant ke apa ke kan. That's why dia nak kena di reset. Kau Oh, dapat rasa okay. tak? Kau perasan tak benda tu? Aku tak pasal mana tu. Macam apa yang dia nak sampaikan ni sebabkan Loki selama ni lelaki. Okay. So dalam cerita ni sebabkan budak tu Loki tapi dia dilahirkan sebagai perempuan. Perempuan. So TVA ni anggap benda tu against the sacred timeline lah. So dia nak reset the whole timeline about Lady Loki. Oh, okay. So ada Okay. identity politik kat situ lah. So tak ada equality kat Tapi situ. possible tak macam hang cakap yang previous kan? Takkan semua variant ni dia break rule time travel ke another branch kan? Yeah. Sebab Loki by Tesseract kan? Yang lain ni by apa? Pintu Doraemon. Takkan enggak kan? The same issue dengan a new branch of timeline yang Loki create dengan Lady Loki tu. Lah. Sebab tiba-tiba dia ada satu perasaan terhadap diri dia sendiri. Lady Loki tu lah. So basically against the nature lah apa yang dia perasaan dia tu. That's why they create variant. Another timeline variant. So Tapi ada sense macam let's say kontroversi sikit lah. Kononnya kalau kau imagine Loki ni dua-dua lelaki. So tiba-tiba dia suka another lelaki kan. So it's against the sacred timeline. That's why create new different kind of nexus. That's why kena reset. Tapi so, ada agenda tu. Aku faham. Tapi kalau dari segi dia punya plot kan. Kalau dia dalam tempat yang akan musnah, dia tak boleh detect variant takkan boleh detect. Yeah. Tapi kali ni boleh pula. That's the thing. Itulah cakap convenient. Dia just okay lah. Convenient. Kita buat benda ni lain sikit, so make sense. Convenient lah. Kau dah establish, this is the rule. Yes. Okay, apokalipsis. Yes. Tak boleh nak control. Tapi mungkin disebabkan apa yang Loki ni buat mungkin something yang against nature lah. So that's why they create possible. Another time, another version of timeline lah kononnya kan. Sempat lagi create another version nak apocalypse tu. Itu lah, that's why I rasa tapi selitkan juga benda-benda ni. Dia tahu. So what the purpose dia selamatkan kalau dia tahu? Yes. Ini apocalypse dia akan mati juga. Itulah. Itu cakap dia contradict dengan cerita yang awal-awal. Kau tak tangkap variant sebab variant tu create new timeline and dia lari. Kan the purpose kau nak tangkap diorang lari ni so korang boleh reset balik. So sekarang ni kau dah tahu variant ni ada satu tempat yang diorang ni akan mati. Apa kau nak ambil dia? Tak. Aku rasa possible. Sebab bila Loki guna Tesseract tu masuk, dia dah create another timeline. Kan? Yeah. So kalau dia mati dalam TVA punya ni, outside ke guna pintu tu, so dia ada dua timeline. Satu dia mati dalam TVA, satu dia mati dengan Thanos. So aku rasa dia tak boleh mati. Dia kena prune. Teori aku lah. Okay. Dia nak reset. Kalau dia mati, so Loki ada two story lah. Two timeline maksud kau, faham tak? Kalau dia prune, so dia akan reset ataupun patah balik to the original timeline. So dia akan mati di tangan Thanos juga. Kalau dia mati dalam TVA, so tu dah ada dua timeline. Dia Tapi mati di sini. Tapi diorang prune anyone. Not only variant.
semua orang jahat dia prune. Itulah dia prune. Sebab tu aku cakap in case sebab apa tak biarkan Loki mati je. Aku rasa dia tak boleh biarkan mati. Dia prune. Prune tu tak nantinya mati sebab kita tak sure lagi teori dia bang. Ya. Tak, aku rasa sebab yang hakim tu aku tak ingat nama perempuan tu. Dia dapat information yang timekeeper ni nak tak nak timekeeper ni nak Loki ni alive lah basically. Tapi towards the end Then tu buat the purpose. doesn't make sense jugalah towards the end tu kan. So okay, dia cerita dia macam dah mahala ke WandaVision lah ni. Dia jadi convenient. Di Complicated mana and not necessary. yang mana timekeeper yang sebenar? Itulah aku ingat last kali tu dia akan reveal kan people speculate Kang the Conqueror kan. Kang the Conqueror. Kang akan keluar kan, tapi tak ada. Tak aku tahu. Too big lah nak keluar dalam series. Mana tahu pandang tepi je kan macam Thanos kan. Cukup mungkin itu possible lah. Dia buat pandang tepi senyum kan. Tapi aku more interested dengan Agent Mobius. Dia selamat kata dia ada happy ending kata. So aku rasa dia deserve happy life daripada duduk dalam TVA ni. Dia macam prisoner lah dalam TVA ni tapi work for timekeeper lah. Yalah, aku rasa Loki akan cari jalan selamatkan lah. Sebab kalau bila dia dah tahu dia kena prune tapi dia tak mati, dia mesti akan cari jalan lah. Dia akan cari Agent Mobius lah. Jangan cakap dia buat style Inception dalam limbo. Dia jadi limbo. Okay lah. Bila prune masuk dalam limbo. So nak patah balik tu mungkin some action, some recover lah. Tapi for now ni tak ada yang special sangat lah series Loki ni. Tak ada yang dia tak introduce new villain ke new link between the real timeline ke kan. So real timeline sekarang Loki selamat kan dengan First Avenger tu kan. So apa jadi kat situ? Dia at least bagi hint lah sikit kan. Dia tak cerita pun. Selamat yang mana ni? Aku dah confused lah. Loki dah terselamat. Loki dah guna Tesseract tu caw dari First Avenger tu kan. Okay. So apa jadi kat situ So dia ada another timeline kan. Aku rasa dia tak boleh reset selagi tak hantar Loki balik. Dia tak boleh reset. Dia dah reset dah. Gobi Desert tu. Okay, so apa yang jadi kat Loki yang kat First Avenger tu? Multiverse. Yang kat First Avengers tu, yang ada sekarang ni lah. Yalah, itu okay. Timeline yang Avengers tu? Timeline Avengers tu. So kalau Loki, kalau cerita yang sampai ke Thanos ni, jadi sebab Loki kena tangkap, Loki tak lari. Sekarang Loki lari. So timeline yang untuk Thanos ni tak jadi. Tak payah fikir tu. Lain. Dia patutnya dia connect lah. Sebab dia nak masuk tak MCU. Tak tahulah. Aku mungkin dia akan connect balik. Tapi we have another 2 episode je lagi. Aku tak rasa dia akan cover benda tu. Ya, itu kalau dia leave hanging benda tu, ada memang big loophole lah. Banyak dah loophole dekat Marvel ni. Tak sebab kalau dia nak cover benda tu, banyak lagi yang dalam Endgame pun banyak je timeline yang ada problem. Kan? Cap punya timeline tu apa jadi? Kan? Itu dia dimaafkan. Dia cakap sendiri dalam tu dimaafkan. Okay. So, aku tak rasa dia akan sentuh lah. Aku tak rasa dia akan sentuh benda tu. Cuma aku rasa Loki akan habis dekat series ni. Okay. Dia takkan move to the new phase of Avengers.
Marvel ni. Phase 4 Aku setuju. Dia habis kat sini je. Aku setuju kalau dia send back to the New York, then reset. In case TVA ni betul lah. Kalau dia leave it hanging, loophole lah kat New York lah. Tak, kalau dia send back, dia tak payahlah nak reset. The reason why dia reset Yelah, dia sebab benda tu dah different. send back ya. Okay, dia pergi balik New York tu, then dia reset kat situ lah. Dia tak Loki balik, tu balik Ah. So dia put konsep dia, aku rasa sama yang macam Captain America buat. Dia letak balik stone tu dekat betul-betul timeline dia. So timeline tu akan terus, yang dia create baru ni akan patah based on Bruce Banner punya teori lah kan. Aku rasa dia akan guna same konsep lah, tapi tak sure lah. Siapa Marvel yang nak kan? hantar Loki balik? TVA lah Sen. Yalah, siapa? Mobius dah tahu rahsia sebenar. Kang the Conqueror lah. Dah hantar balik. Mungkin sebab kalau Loki tak balik, mungkin Thanos tak mati. Mungkin Thanos ni yang menyebabkan Kang Conqueror mati. Macam tu lah link dia. So kalau dia hantar Loki balik, so dia tak mati. So baru dia boleh, macam tu lah. Dia many possibility lah. Ini yelah. Kalau dia pandai, dia buat simple macam tu, okay. Tapi dia nak buat unnecessary ni. Yalah, aku rasa sebab dia nak tie in dengan Doctor Strange nanti. So dia kena establish the multi universe tu. Doctor Strange yang akan hantar balik lah tau. Mungkin lah. Doctor Strange akan hantar balik lah. Mungkin ada cameo. Tak ada rumours Doctor Strange ada. WandaVision tu patutnya ada tapi dia remove. Mungkin bukan dalam Loki series, dalam Multiverse Madness, Doctor Strange hantar dia balik. Sebab dah mengarut dah. Wanda create ni, dia create ada timeline dah banyak. So hantar balik. Possible lah. Tapi possible lah. Macam mana nak hantar kalau Doctor Strange tak ada time stone? Time stone Kan itulah, semua dia dah punya balik. sling ring dia bukan go throughout universe kan. Dia just location within that universe je. Yes. Sling ring. Even dia boleh travel pun, still dia kena within the same time. Yalah. Kan? Dia hantar timeline lain kan. Susah pula. Dia tak boleh travel across time. Melainkan time stone. Kan? Time stone dah. Time stone ada dah. Time stone still ada. Dekat mana? Cap yang hantar. That one universe lain. That one. Tu ada teori Loki ambil time stone dalam drawer tu. Okay, and dia punya Doctor Strange dah tak ada time stone. Kan? Itulah aku cakap. Macam mana ni mati bersenat? Gila, aku rasa Marvel dia open Pandora box lah. Benda ni dah terlalu besar, terlalu messy macam dia nak. Macam mana dia nak cover ni? Banyak benda yang dia akan ignore lah. In term nak bagi benda ni rugi lah. 10 years of filmmaking. Almost perfect lah. Almost lah. Tiba-tiba fourth phase lah ni kan? Phase 4? Phase 4. Dia tak ada idea lah. Tak, sebab dia dah terlalu besar tau. Wide lah. Universe lah, betul. Terlalu besar dah. So, bila dia buat yang ni akan contradict yang ni. Bila dia prepare yang ni contradict yang tu pula. So, susah director ataupun script writer. Even sebelum ni pun ada few benda dah contradict each other. Yeah, tapi kita let go sebab okay lah. Small thing kan. Tapi ni dah makin lama makin besar. Habis yes. Luhur tu kecil lah awal. Okay lah tutup. Lama-lama dia impact dia besar. So script writer tu kalau nak buat movie, dia kena baca habis script yang sebelum ni. So the easiest way is they create a new timeline, universe yang tak ada kena-mena dengan phase 1, phase 2, phase 3. So, itu senang sangat. Korang tak boleh agree lah, ni new universe. Aduh. Jalan senang lah. Kalau tak susah. Itulah, ataupun macam aku cakap ada send back Loki
Dengan Wanda Send back Loki. Wanda bagaimana? Wanda tak Wanda dia create tu je kan. Dia tak create universe kan. Yelah dia Send send back back Loki ke New Dia York. send. Betul lah. Settle lah. Itu yang branch. Yang big branch sekarang. Kan? Timeline. So dia kena hantar Loki back ya. Mungkin dalam Doctor Strange Multiverse Madness lah. Aku tak rasa dalam ni. Dalam ni, okay, aku suka dia build, dia expand the world tu. Kita dah tahu ada few new things. Tapi makin lama makin aku confused dia punya cerita. They expand the idea of the universe kan. Tapi TVA universe itself dia sempit lah. Dia dalam office tu dia keluar sekejap dia masuk balik. Yelah. Tak tahu lah. Lepas tu dia keluar sekejap dia masuk balik. Sebab apa nak masuk balik? Sebab tak ada jam. Establish TVA ni some sort of organisation yang handle secret timeline. Okay. Tapi nampak macam dia satu like bandar or big city kan. It's not that in that office je. TVA ni kat mana pun kita tak tahu. Planet mana ni? Itu. Yes. Kan? The real location pun kita tak sure. Location kita tak tahu. Tapi itulah macam aku cakap lah. Aku tak rasa orang akan sentuh benda ni. Aduh. Spoil lah. Itu apa jadi sekarang? New York Dia punya mission nak buat Lady Loki hero. That's Disney punya mission. Aku rasa lah. Aduh. So moving forward, Loki ada gonna be Sylvie ni. Heroine tu akan bawa watak Loki. Sama mungkin Thor pun ni lah, Natalie Portman lah. Aduh. Kena ada female Thor kan? Tak make sense lah. Dia nak buat, mungkin dah buat fresh idea, new faces kan. Kita dah tengok 10 years kita dah tengok muka ni kan. So takkan kita nak tengok ni berapa 10 tahun lagi nak tengok muka ni sama kan. So for the sake of bagilah chance orang lain pula kan, ataupun new fresh idea, new faces kan. Itu aku setuju lah. Tapi kenapa mesti change bila lelaki ke perempuan? Apa salah lelaki ke lelaki kan? Itulah. Aku tahu agenda tu. Tapi that's the plan lah. For me kalau kau nak expand, kau tak nak reboot lah, kau nak expand the same universe. Kau buat macam Iron Man lah. Kau kill off the character. And then hero baru naik. Tak semestinya hero tu kena be Iron Man juga. And that's why aku suka Falcon. Dia jadi Captain America. Why? Captain America, okay, Steve dah habis. And then kau jadilah benda lain. Aku rasa lah the original plan je nak buat New Avengers. New Avengers ni antara ketua dia Doctor Strange dengan Black Panther. Tapi mana tahu Chadwick Boseman tu tiba-tiba meninggal. So aku rasa last minute, so susah nak ganti Black Panther, watak Black Panther dengan orang lain yang akan terima terus kan. So aku rasa dia tak nak ambil risk tu. So dia plan B. Itulah aku rasa. Recast je. Come on. Itulah. Aku rasa for the sake of kau boleh recast respect, War Machine. Macam tu je kan. The explanation apa. Kau boleh recast. No need explanation. Apa? Hulk. Kau recast. Okay je. Kan? I know lah that guy. Ni kan mati tapi nak macam mana. Dia berlakon satu movie je. It's not like dia macam berlakon banyak. Aku sebab apa? Come on, Harry Potter pun recast Dumbledore. Okay? Kau bayangkan the original Dumbledore tu 2 movie dia mati kan. Lepas tu alamak macam mana ni kan. Respect. Okay, kita apa tukar McGonagall tu yang jadi headmaster. It doesn't make sense. Recast lah, it's a movie. Kau nak respect apa benda. Yalah, ni fiction lah kan. Fiction, character fiction. Aku rasa dia sebab Black Panther 1 billion plus kan. So dia takut
dia recast terus, tak dapat sambutan. Kan kalau tak kena orangnya kan. So situ lah. Tapi at the end dia still kena introduce Black Panther juga. Kan tergantung. Melainkan dia buat White Tiger lah satu lagi. White Tiger tu Power Rangers. White Wolf. Kan katanya yang Shireen tu Shuri adik dia kan jadi Black Panther baru. Shuri. Shuri. Black Panther perempuan ke? Aduh. Semua jadi perempuan. Bukan seksis, tapi macam mana aku perempuan ni dia tak boleh jadi as a main actor Okay. Dia boleh go together equal tapi dia tak boleh jadi main Okay. Bukan yang si meleng kalau ni sebab dalam superhero punya universe kan. Bukan as a industri aku cakap ni. Okay. Tak okay. Superhero perempuan okay, tapi sekarang ni dia replace the existing superhero tu. Just nak replace female kan. Macam okay, even though Captain Marvel kita tak suka kan, tapi dia tak replace siapa kan, dia datang Captain Marvel. Tapi still tak suka juga. Dia tak replace tu, tak suka. Bayangkan kalau replace lagi lah, tak suka. Bayangkan Natalie Portman replace Chris Hemsworth sebagai Thor. Aku rasa tak dapat sambutan. Itulah. Habis tu aku rasa itu cerita sekejap je tu. I don't think Natalie Portman nak stay lama-lama dengan MCU pun. Dia banyak projek gitu. Lepas tu, aku rasa dia too fokus. Dia dah ada success Avengers kan. Aku rasa dia should focus more to X-Men kalau dia dah acquire Fox kan. X-Men and Fantastic Four lah pula. Dah plan dah aku rasa. Benda tu dah plan. Ini dia introduce Shang-Chi dulu, Tenri, dia introduce apa lagi satu? Eternal. Eternal satu. Satu yang famous yang dah memang orang tengok this few decade X-Men, Fantastic Four, dia tak nak plan. Memanglah dia baru acquire kan. Cuma too short lah kot. Tapi yalah, still kita tengok muka yang sama lah. Wonder Vision, kita tengok Falcon dengan Bucky tu dah exactly sama. Cuma dia punya beza, dia kali ni dia boleh control dia punya emosi tu ya. Captain America tu apa beza? Dia Steve Light, dia pegang shield je lah. Yalah. Dia bukan ada pangkat pun. Aku rasa okay, diorang dah lay down the plan lah after phase 3 tu. Okay, this is the plan. Basically phase 4 ni lebih kurang macam filler phase lah untuk orang relax. Bertenang. Tenang. 2-3 tahun tenang. Tenang sikit. Fantastic Four aku rasa dah ada dalam plan. Maybe phase 5. Dan dia nak masukkan X-Men tu. Untuk develop masukkan X-Men tu dalam universe yang sama is a bit difficult lah. That's fine. Actually awal-awal lagi aku punya suggestion kau reboot je. Reboot lah. Reboot the whole MCU. Dah habis Thanos tu habis lah. Reboot. Tapi kau jangan start balik dengan Avengers. Kau start lah dengan X-Men. Itulah. Start balik dengan X-Men. And then kau tak payah nak kill the character semua. Boleh. After 10 years kau boleh lah create a new Iron Man and a new Captain America. Itulah aku rasa dia nak dah sukses dah Avengers. So dia nak plug in. So dari segi bisnes dia senang nak dapat profit lah sebab okay, dalam nak tengok cerita X-Men, bukan semua orang minat X-Men. Tapi ada Avengers dalam ni. So orang tarik sikit lah. Business plan dia macam tu kan. Tapi in the long run dia jadi convoluted lah. Banyak gila dalam tu. That's why comic book pun ada problem yang sama. That's why DC keep on reset
Kan dia dah Tapi tak dah ribut habis. kan benda ni happen dekat komik. Kan bila dah terlalu messy sangat, ada something happen Habis. sad ataupun Ataupun universe lain kan. flashpoint kan. Nak reset Flashpoint. everything, something like that lah. So untuk movie dia buat macam tu, it's costly lah. Kan komik kau just write komik je kan. Komik print je. Print je. So that's why aku rasa dah berapa 20 tahun berapa? 20 lebih 10 tahun. 20 lebih 23 movie 24. Cukup lah. Kau kan? Reboot lah buat baru sebab kau dah ada new IP sekarang, kau dah ada Fantastic Four, kau dah ada X-Men. Kan? Kau boleh naikkan Iron Man yang orang tak kisah langsung. Kau bayangkan kau sekarang ada X-Men. Itulah. Kan? Yang dah tak ada payah base dah. kan. Bila kau dah ada X-Men dengan Fantastic Four, kau tak payah nak kejar sangat sebenarnya Spider-Man tu. Dua franchise betul. ni dah boleh cover. Kan? So reboot balik. And then lepas tu baru buat another 10 years baru kau masukkan Avengers pula. Sebab untuk aku rasa X-Men punya world tu dia terlalu significant tau untuk kau just selitkan dalam current MCU universe. Sebab dia terlalu besar, dia mutant kan. Dia lompat sini. Worldwide punya event kan. So untuk just selitkan masuk dalam current MCU macam pada aku pelik lah. I mean, sebelum ni dah ada superhero yang ada few powers. And then baru tiba-tiba kau nak cerita pasal orang tak suka mutant. Doesn't make sense. Within the Satu same lagi power apa? Different tu lah masalah. So Jean Grey ni power lah mutant, alpha mutant kan. So nak lawan yang Avengers ni doesn't make sense lah kan. Semua memang kena kan. So aku rasa situ pun ada isu juga. Sebab tu dia tak boleh plug in. Kau kena establish balik the world ni kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam Magneto nak lawan Iron Man kan. Kalau Iron Man ada Mamat tu boleh control besi. Memang bungkus lah kan. Aku rasa dekat situ lah. Aku rasa main issue dia kat situ. Macam mana je nak, sedangkan yang kita tahu yang current Avenger pun dia goyang dah. Mamat ni kuat sikit pada Mamat ni kan. Mamat ni boleh lawan kawan ni. Tapi dia tak boleh lawan kawan ni. Sedangkan kawan ni boleh lawan si A kan. So aku rasa susah apa dari segi power tu susah. Even sekarang ni pun tak konsisten kan power masing-masing. Itulah. Tak konsisten betul. Kena masukkan mutant habis lah. Mutant too big scope lah. That's why mungkin susah nak masukkan X-Men tu. Fantastic Four mungkin boleh. Yes. So dia basic bisa. Dia scientist. Sebab power dia taklah, dia bukan mutant yang high end punya ni kan. Bayangkan Jean tu, aku cakap Jean Grey dengan Magneto nak lawan kan. Senang tu. Itu Spider-Man pun nampak hampir kan. Kalau Fantastic Four at least Flame tu, Mamat Flame tu apa nama? Human Torch. Human Torch. Lepas tu yang Sue tu Invisible The Thing tu The Thing tu lawan Hulk standard lah kan. Lepas tu Invisible dan Mr. ni Fantastic. Fantastic tu dia Plastic Man je. Plastic Man itu ya. Dia tak dengan satu lagi dia IQ dia lah tinggi. Dia pandai lah. Dia pandai. Dia Tony Stark punya ni lah. Tapi dia pandai lagi daripada Tony Stark kalau ikutkan ni. IQ komik. So satu lagi masalah MCU, dia tak ada playmaker sekarang. Siapa yang jadi hero main? Cap dah belah. Sekarang ni. Cap dah belah. Iron Man mati. Siapa yang hero? Thor dia ikut suka dia. Kadang-kadang okey, kadang tak okey. Dia bukan ambil kisah hal bumi. Dia space. Okay, in term of character, okay, yeah.
make sense apa yang cakap, tapi in term of pelakon pun tak boleh. Aku tak rasa Chris Hemsworth dia ada Yes. that charisma untuk jadi the Tak, main tak. face of Tak Avengers. boleh. Kan? Aku rasa Benedict lagi ada that vibe, that aura tu. Itulah masalahnya MCU. Sebab aku rasa plan awalnya Black Panther dengan Doctor Strange lah, side by side kan. Nak kata Ant-Man, kalau dia ikut komik Ant-Man lah, the original Avengers kan. Bukan original Six kan, the original aja. Mungkin lah, tapi yang dia power up nak jadi tu macam tak ni juga kan. Dia always kena be secondary lah, susah. Yes. Dia kena ada one alpha dalam MCU. One or two lah. Tak ada lah. Itu masalah. So dia orang ada teori cakap nak bagi Captain Marvel yang jadi frontline kan. Brie Larson tu macam siapa? Scarlett Johansson mati. Dia tak, kalau tak mati pun dia bukan boleh. Tak boleh. Baki dengan apa? New Captain America tak boleh. Tak ada lah, tak ada. Tak ada Betul lah Doctor Strange lah. Aku rasa Doctor Strange yang lah. ada cuma Doctor Strange lah. Dulu mungkin possible Black Panther lah as because dia king kan, one of the king kan. So dia tak simply ikut arahan siapa-siapa. King kan. Dia dekat Wakanda. Itulah masalahnya. Diri sendiri kat situ kan. Macam mana dia nak jadi the head of... Mungkin dia buat base kat situ lah. Sebab Wakanda kan nak open tu outside kan. Dia punya first movie tu kan. Tapi sekarang dah mati unfortunately. So dia ada gelabah. Siapa nak jadi ketua ni? Bagi Tom Holland lagi, tahu. Itu masalah MCU. Dia stuck. Dia too big. Kalau dia buat spoil sikit je, koyak. Aku tak rasa dia akan jatuh teruk lah. I mean, yelah. It's gonna take a while lah kalau dia nak jatuh pun macam Star Wars kan. I think for the next 10 years should be fine lah, even though cerita dia keluar macam Shang-Chi Eternal tu pun orang akan pergi tengok lagi lah. Orang akan pergi tengok lagi buat masa sekarang ni unless after 10 years there's no improvement and then baru orang dah fed up lah. Melainkan itu lah macam saya cakap dia fokus X-Men Fantastic Four. Itu ya two big franchise yang dalam Marvel punya ni kan. Spider-Man kita dah kenal dah kan. Cukup lah kan nak buat movie langsung. Sony tak akan bagi balik punya Spider-Man tu. Harapan lah. Memang harapan lah. Dia sendiri buat pun 700-800 dulu. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Harap Marvel mah. Satu lagi Sony ni Spider-Man famous kat Japan sama. Yelah. Japan famous. Yes. Famous Spider-Man. Siap ada Spider-Man version Japan sendiri. Itu license dulu dia license kan. Dululah, yalah. Kau bayangkan Spider-Man punya font PlayStation ambil. Punya signifikannya Sony ya. Aku rasa dia dapat grab the same font untuk Spider-Man 2 dengan PlayStation 2. Yes. Masa tu dia release game sama kan, PS2 kan. So memang dia takkan lepaskan lah. And then sekarang pun diorang dah start, diorang punya filem pun dah start make money juga. And Venom nanti ada Venom Mobius 700 kan. Mobius tu aku tak pasti lah. Sebab dia anti hero lah. Macam Venom ke? Cuma tak sure lah. Dapat ke tak? Kalau dia go horror punya route kan, dia buat cerita seram, boleh juga sebab dia pun macam Dracula kan.
Yes. Aku lah bad macam tu lah. Jared Leto. Pelik ke aku tiba-tiba Jared Leto boleh jadi kan. Ya lah dia nak jadi Joker. Sekejap ni tak boleh, ni tak boleh, ni masuk Marvel. Pulun masuk DC, nak reboot pula. Michael Keaton nak buat 3 movie Untuk Batman. rumors ke? Rumors dia dah sign 3 movie including The Flash lah. Okay. But Ben Affleck is too old to play Batman. Mamat tu 69, 70 lah. Ni. Dia sebab dia sangkut paut dengan Snyder tu. Bungkus lah Snyder. Tapi yang laku Mamat tu. Snyder tu. Banyak movie tu. Banyak company yang hire dia jadi director. Sekarang nama dia naik lah. Nama dia naik. Sebabkan ni thanks to WB nama dia naik. Yalah, sebab dia proven ada followers. So dia suka itu lah. yang penting. Kan? So dia buat apa? Okay, dia ni dah ada followers. Susah kalau director tu nak dapat followers tersendiri. Selalunya orang follow artis kan, actor kan. Tak kisah siapa mengarah pun, kalau pelakon tu contohnya Denzel Washington kan, kita akan tengok kan, contoh kan. Ni tak follow, okay, Zack Snyder, macam direct, kita tengok. Susah lah. Dia macam Christopher Nolan lah. Okay, Christopher Nolan, Faris Nolan, okay, tengok. Tarantino kan? James Cameron. Sebab dia punya followers bukan orang yang betul-betul minat filem pun tau. Every director kan, dia ada followers dia lah kan. Tapi more or less diorang ni memang minat filem. Tapi macam Nolan, macam Tarantino, dia dapat mass punya fan. Ya. So Snyder ni dah sampai ke tahap tu lah. Dia almost there lah. Almost there lah. Dia ada loyal fan. And dia dah jadi macam Mamat Khalid tu. Kan Yusuf Islam collaboration. Loyal fan. Betul. Dia ada loyal fan. Tapi thanks to WB lah. Itu lah. Sebelum ni dia tak ada. Sebelum ni sikit-sikit je yang suka dia kan. Aku sukalah since 300 tu memang aku suka dia punya visual. Storytelling dia sucks gila. Kalau kau tengok Legend of Gaul tu, dia cerita animation yang dia direct. Burung hantu tu. Boring cerita tu. Tapi ada shot-shot yang menarik lah. Kau bayangkan cerita animation pun dia buat juga slow-mo kan. Burung tu kan terbang-terbang. Dia visual punya director kan. Dia punya style kan. Aku suka kan tengok. Okay. Dah lari jauh lah ni daripada Star Wars. Daripada So next episode Mus, kau rasa apa? Itulah, aku rasa tempat tu limbo. Yang siapa yang whoever kena prune akan go satu tempat, kita call limbo lah, macam Inception kan. Is it so dari situ tempat or depends on orang? Aku rasa satu tempat. Teori aku lah. Semua pergi tempat yang sama. Tapi bukan satu tempat. Tak mesti dia akan jumpa each other. One big place lah. Okay, satu contoh macam gunung, satu timeline lah. Satu timeline. Dia orang mesti boleh jumpa each other, but not necessarily dia orang akan jumpa. Teori aku lah. Sebab bila nampak Loki tu ada orang lain kan. So possible lah orang jam yang sama kan. So ataupun dia Morbius akan ada kat situ jugalah. Yes. Kalau satu tempat. Aku rasa akan ada. Okay. So yang pasal aku rasa akan tu ada. CV kenapa? Dia kan dia kata tell me everything tu dekat Minah tu. So apa yang dia akan reveal kau rasa?
Adakah perempuan tu variant juga ke bukan? Ataupun dia jelmaan Kang? Teorinya dia Kang assistant lah, tak salah aku. Kang assistant ke girlfriend tak? Fan punya teori. So dia yang tahu Kang kat mana. So, sebab aku rasa TVA ni Kang dah rampas dah. Kang dah invade ni sebab timekeeper mentah ke mana robot tu. So dia sembunyikan Kang tu. Tak sembunyikan Kang tu pergi tempat lain ke tak sure kan. Tapi dia akan bagi tahu lah Kang yang handle tu. Aku punya teori lah. Ataupun Tapi kalau macam mana Marvel dia Legends control secret timeline tu? Kalau timekeeper tu tak ada. Mechanism aku tak faham game sebenarnya. Macam mana? Is it ada machine? Apa tu? aku rasa timekeeper tu dia bukan bekerja pun, dia yang decide. Lulus tak macam timeline Avengers lulus. Timekeeper tak okey. Yalah. Dia tak pergi buat tak buat sendiri, dia hantar TVE yang buat. Kan? Yalah. So aku rasa timekeeper tu ada tapi bukan kat situ. Takkan you control the whole timeline, duduk kat net lift jumpa. Macam senang kan? At least dia ada satu tempat yang not reachable lah, easy reachable lah. Ni perempuan tu boleh meeting pula. Kan? Macam tak logik lah. Aku tak dapat dia punya visualization dia. Macam mana dia timeline tu macam mana? Dalam apa? Dalam globe ke? Sebab dia, yalah satu lagi kita tak nampak sebab TVA tu kita tak sure dekat mana. Itulah. TVA tu pun tak tahu kat mana. Aku bayangkan TVA tu bawah tanah kan, sebab dia kat bawah kan. Bawah underground world lah macam tu. Tapi tak kisah kat mana pun, macam mana dia jaga masa tu? Itu dia satu. Refer. Tapi aku punya teori, aku rasa tak ada kena dengan timeline tu. I mean the existence of TVA tu, aku rasa dia ada sangkut paut dengan the real world lah. Maybe it was created masa zaman 60-an, 50-an sebab based on diorang punya appearance, equipment diorang. Kan? Even dalam office Minah tu, dia punya tape recorder ada brand Akai tu. lama kan? Brand lama. So aku rasa akan ada sangkut paut dengan the real world lah. So adakah TVA tu zaman sekarang? The current time. Macam mana tu? Itu aku tak sure, tapi maybe origin dia within that time period lah. That's why orang punya equipment semua sama je. Dia sebab kalau dia dari from Back to the Future lah. From the past kalau dia dari tapi kalau dari future possible lah, sebab dia akan tahu apa event akan berlaku. Kan? Tapi kalau dari past, macam mana dia boleh detect benda tu akan berlaku? Macam mana dia nak allow ni betul. So apa mekanisme yang dia nak decide Avengers ni buat betul sebab dia tak effect benda lain. Kalau dia kat past lah, sebab dia tak tahu future. Kalau dia kat future make sense lah, sebab dia boleh control. Ini dah memang by book. Jadi ni kalau deviate from this time, this plot kan, reset. Itu senang kan. Kalau dia even kalau dekat current pun, macam mana dia tahu which one is correct, which one is no? Untuk aku rasa, aku ada terfikir yang the whole timeline ni actually dah habis. Dia dah tahu apa yang akan jadi. Judgment Day. Ini dah Terminator. The whole timeline dah habis, dia dah tahu dah. It's not that diorang know the future sebab diorang ada magic ke apa. Diorang memang the timeline tu dah habis lah basically. So dia jaga, dia make sure everything is according to plan lah.
Tak sure lah macam mana kan. Betul lah. Kalau logiknya dia stick to the plan lah. Kalau deviate, reset kan. Kalau dia dari sekarang, macam mana dia tahu future kan? Maknanya nak buat apa, macam mana kita nak reset? Yelah, that's why aku rasa dia dah tahu dah. Maybe dia from the future lah. Kan? Tak very lah. Ini dia susah kalau main dengan time ni. Memang sangat susah main dengan time. Dia boleh buat apa saja. Tak, kalau main dengan time okey, tapi dia timeline. Dia create banyak timeline. Takat back to the future macam tu okey je. One timeline kan. Tapi itu pun ni ke lah. Apa? Itu pun ada lah, dia create new timeline kereta, kan. Apa? Kereta yang last kali tu ada 2. Itu kan kita bincang. Itu pun isu ke? Itu pun susah kalau timeline. Dia jangan, kalau cerita yang time travel ni, jangan effect timeline tu je. Kau patah balik within the same timeline. Kau ubah sejarah. Teori Avengers lah kan. Kalau ubah past, tak semestinya ubah future je tu kan. Teori Avengers lah. Yalah. Sebab apa dia cakap, sebab apa tak bunuh Thanos kecil kan dia. Itu tak effect the future. Itulah tak effect the future. Ini kalau one timeline kau patah balik, kau akan effect the future. Yes. One timeline. Itu senang lah. Itu aku cakap. Itu cakap bila Loki jump from the New York, itu another timeline. Yeah, another timeline lah. Tapi macam mana dia nak reset? Sebab aku rasa dia tak boleh. Aku rasa kalau dia reset, kita tak tahu pun sebenarnya apa dia buat dia reset tu. Kau tahu tak? Sebab dia reset tempat tu kan? Tempat tu. Tapi Loki dia yelah. Dia reset the whole thing, Mus. Memang Loki pergi ke Gobi Desert tu kan? Yes. Tapi dia dah reset Gobi Desert tu, sekali dia reset New York sekali. Semua. Loki ada balik? Loki ada balik. Kat New York tu Loki? Kat New York tu? Tak, dia reset maknanya dia buang that timeline tau. Kalau dia buang that timeline, betul. Dia buang that timeline tak effect Thanos punya timeline. Sebab dia dapat Tesseract dari 60s 70s kan. Okay. Kita confuse sebab dia Loki pergi ke tempat lain, ke Gobi Desert tu. Tapi bila someone yang create Nexus tu, tak semestinya dia pergi ke tempat lain. Okay, faham. Create new timeline tapi tempat yang sama. So dia betul lah. Tapi bila dia dah reset, dia reset New York kan. Tapi Loki, dia mesti mati tangan Thanos. Ya, okay. Macam mana dia nak hantar balik tu? Itu masalahnya. Yang part Tesseract tu kita dah tahu kan. Dia reset kan. So Tesseract tu, scene yang Avengers pergi dapatkan Tesseract tu tak edit kan. Which tak effect Avengers Endgame pun. Tapi Loki tu, dia mesti kena balik dekat New York tu. Yang dia kena tangkap dengan abang dia, yang dia kebalik ke Asgard untuk Dark World ke Ragnarok kan. So sekarang timeline tu dah ada dah. Timeline tu memang dah ada. So sekarang ni sekarang dia reset ada dua Loki timeline. Ada 2 Loki. So basically dia just ambil variant tu pergi TVA just untuk prune lah. Prune je. Kalau dia tak bunuh dia prune, ada 2 Loki ya? Akan ada 2 Loki lah. That's why dia kena prune every variant. Kalau dia prune, still ada another timeline untuk yang prune-nya. Ada branch. Dia dah reset lah. Aku tak, dia reset apa? Dia reset New York. New York tu lah. Tak, ada reset New York. Ada satu Loki kat situ kan.
Ikut timeline Thanos. No, dia reset New York yang Loki lari. Yalah. Okay. Loki lari, dia reset. Dia reset, so Loki tak lari kan. Jadi macam before Avengers Endgame lah kan. Loki kena tangkap. Pergi ke Ragnarok semua kan. Okay. So Loki sekarang ni, dia nak buat apa? Itulah, dia actually kena prune je. Kena tangkap pergi TVA. So dia akan kena prune. Either dia kena prune ataupun maybe dia kena brainwash jadi TVA punya agent. That's why banyak variant dekat situ. So kalau macam tu, ada 2 Loki. Kita tak sure satu universe lagi apa yang dia kena prune tu. Dia masuk dalam apa? Limbo ke tak? Entah. Ataupun dia habiskan Loki kat situ. Loki jadi king. Dia nak jadi king kan? Dia nak rule. Dia jadi rule kat situ lah. Siapa pun tak kacau kan? Tu ada banyak Loki lain lah. Loki otai dia. Betul kan? Semua nak jadi king tu. Tapi dia superior. Dia Loki superior. Yang lain yang lesser Loki. Okay. Aku rasa dah banyak lah kita discuss. Tu lah. Dah mengarut sangat dah. Right. So ada lagi 2 episod. So tunggu next week. Cukup lah. Cukup lah tu. Cukup lah. Okay guys, thank you for watching. Okay, bye-bye. jom.